betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Waalaikumsalam, dengar Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Apa khabar semua? Sihat nah? Pertama sekali banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berikan kesempatan kepada saya dan juga tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita meneruskan perbahasan kita pada pagi Sabtu ni, pagi hari Minggu ni, tuan-tuan spend ataupun simpan masa untuk sama-sama kita ulang kaji. Sebenarnya kita ulang kaji, kita berbincang berkaitan dengan hadis Nabi SAW dan juga untuk kita nak memahami hadis Nabi ni dengan baik, dengan betul. Jadi tuan-tuan sekalian, kita hari ni kita membaca asas kenali hadis yang disusun oleh Dr. Sayuti bin Abdul Manas dan esok insya-Allah kita akan membaca ataupun kita akan mengupas dan menganalisis kitab ataupun kisah-kisah tidak sahih yang berada di meja berceramah, dan 2 hari ini insya-Allah kita penuhkan dengan majlis ilmu dan kita akan berbincang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Baik, tuan-tuan sekalian, pada pagi ini tuan-tuan, kita akan meneruskan pembacaan ataupun perbincangan kita ini pada muka surat 42. Pada muka surat 42. Baik, pada pertemuan lepas tuan sekalian, kita sudah bincang tentang gelaran-gelaran yang diberikan oleh para ulama hadis kepada golongan-golongan sarjana hadis ni. Kita sudah bahas apa yang dimaksudkan dengan al-hujjah, apa yang dimaksudkan dengan al-hakim, apa yang dimaksudkan dengan amirul mu'min fil hadis. Di antara kepentingan kita tahu benda ini, di antara kepentingan ialah kita dapat membedakan di antara ucapan-ucapan ulama tersebut. Kalaulah ulama itu amirul mu'min fil hadis, apabila dia memberikan sesuatu komentar kepada seorang perawi, maknanya kena ambil perhatian, sebab yang cakap itu bukan orang biasa, kerana amirul mu'min fil hadis, kita tahu. Ini di antara benda-benda yang penting untuk kita untuk kita mengetahuinya. Baik, kemudian kita masuk muka surat 42, buku Asas Kenali Hadis Sahih, Dhaif dan Palsu karangan Dr. Sayuti bin Abdul Manaf. Baik, bin Abdul Manas. Tuan-tuan sekalian, kita tengok tuan-tuan, apa yang dikatakan pada muka surat 42 ini. Sahabat ialah mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW dan beriman dengan baginda. Mereka juga mati dalam Islam walaupun pernah murtad pada hayatnya. Kedudukan mereka berada pada peringkat yang tertinggi dalam kalangan perawi. Jadi maknanya perbincangan kita pada pagi ini tuan-tuan sekalian berkaitan dengan makna sahabat. Penting tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia campur aduk di antara definisi sahabat dengan definisi tabi'in. Tuan-tuan sekalian, para ulama sekali lagi menyebut bahawa sahabat itu sendiri dari sudut lughatan. Apa maksud sahabi? As-sahabi dari sudut lughatan, para ulama mengatakan bahawa dari sudut lughatan itu bermaksud ia bermula daripada yashaba sahabatan wa suhbatan fahuwa sahib wal jama' ashab was sahabah was sihab was sahbah was suhbata. Ini ia bermula daripada masdarnya ialah sahaba, bermula daripada perkataan tersebut. Kemudian lafaz jamaknya ialah ashab ataupun wasahabah wasihab. Ini semua lafaz-lafaz. Apa maksud dari sudut sahabat ni? Sahabat ni maknanya iaitu mereka rakan dalam perbahasan ini, kalau kita lihat dalam menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, qala Ibn Hajar wa asah ma waqa'a ma waqafat alaihi min dhalik anna sahabi man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam fayadkhulu fi man laqiya min talat mujalasatuhu lahu aw qasarat. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu mereka yang sahabat ni mereka yang laqiyan Nabi, mereka yang bertemu dengan Nabi.
dalam keadaan mukminan bihi, beriman kepada Nabi. Ya, ada yang mereka hidup zaman Nabi tapi mereka tidak beriman. Ya, wa mata 'alal Islam, dan mati dalam Islam. Itu syarat. Ya, syarat menjadi sahabat. Ada timbul persoalan. Bagaimana keadaan orang yang ya wasual hal Najasyi min sahabah. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana hukum Najasyi, Raja Najasyi yang memerintah kerajaan Habsyah? Adakah dia di kalangan sahabat ataupun dia di kalangan tabi'in? Ya, kalau kita tengok para ulama mengatakan bahawa ya seperti mana kita terang tadi ni min at-ta'rif as-sabiqah lis-sahabi, seperti mana kita tahu bahawa ya ta'rif sahabat ni adalah mereka yang sempat bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan mati dalam Islam. Yatabayyinu lana anna Najasyi rahimahullahu ta'ala laisa bi sahabi. Para ulama mengatakan bahawa Raja Najasyi walaupun dia hidup pada zaman Nabi tapi dia tak sempat melaqiyan Nabi, dia tak sempat bertemu dengan Nabi. Maka dia tabi'in. Ya, maka dia tabi'in. Ya, annahu aslama ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lama mata sallallahu alaihi wasallam salatul ghaib. Tuan-tuan, apa bukti Raja Najasyi masuk Islam? Kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapat tahu Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi salat jenazah ghaib. Ya, dan walaysa bi sahabi li'annahu lam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajtami'u bihi walau marrah wahidah. Para ulama mengatakan bahawa walaupun Raja Najasyi memeluk Islam tetapi dia tak sempat bertemu dengan Nabi walaupun sekali. Tuan-tuan, kalau dia sekali saja dia bertemu dengan Nabi, confirm dia termasuk dalam tabaqat as-sahabah. Dia termasuk di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Ini sedikit maklumat tentang sahabat ni. Nah, baik. Kemudian apabila para ulama mengkaji lagi, masih lagi dalam bab sahabat. Ya. Iaitu kalau kita tengok syarahan yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, man ra'ahu ru'yahu walau lam yujalisahu, ya, yani ta'ni annahu yakuna sahabiyan man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yahu faqat walau lam yasma'hu aw yuhadithuhu. Maknanya sahabat ni dia mesti duduk dalam satu majlis, maknanya dia pernah bertemu dengan Nabi. Dia tak boleh hanya sekadar dengar macam tu saja, tak boleh. Dia mesti kena duduk dalam satu majlis. Ya, baik. Man lam yurahu li'aridul kalami, ya, bagaimana keadaan orang yang buta? Ya, orang yang buta. Orang buta bagaimana? Dia bertemu dengan Nabi tapi dia tak nampak matanya buta. Seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, alladhi kana a'mi, ataupun dia mata buta. Tetapi dia juga di kalangan para sahabat. Walaupun dia mata buta, mata dia tak nampak, tetapi hatinya bersih. Jadi ini di kalangan ini yang dimaksudkan dengan sahabat. Baik. Maklumat lagi berkaitan dengan sahabat ni tuan-tuan. Ya, maklumat dengan berkaitan dengan sahabat ni. Apa hukum kita bertaklid dengan para sahabat? Bertaklid ni maksudnya apa? Bertaklid maknanya kita ikut fatwa-fatwa sahabat. Sebab sebenarnya kita tahu bahawa di antara rujukan kita ialah kitabullah wa sunnatun nabi, ijma', qiyas dan sebagainya. Tapi ada timbul persoalan, Ustaz, bagaimana kami nak ikut pendapat para sahabat? Kat situ ada timbul persoalan. Jadi kalau kita lihat taklid itu sendiri, apa dimaksudkan dengan taklid? Yang ni kita ikut para sahabat, fatwa-fatwa para sahabat. Ya, kalau kita tengok yang dimaksudkan dengan taklid yang disebut dalam kitab Al-Mustafa min Ilmul Usul, ya, oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, mentarifkan taklid itu sebagai menerima sesuatu pendapat tanpa mengetahui alasan ataupun hujah. Maknanya dia ikut dia pendapat para sahabat. Ya, Imam Ibn Al-Humam dalam kitab Usul Fiqh Al-Islami, dia menyebut bahawa taklid bermaksud mengamalkan pendapat orang lain tanpa hujah atau dalil. Dia tak tahu, dia ikut dia pendapat para sahabat. Ya, kalau kita lihat juga dalam kitab Usul Al-Fiqh Al-Islami, jumhur ulama usul yang usul fiqh mentarifkan taklid sebagai mengikut perkataan dan perbuatan orang lain tanpa meneliti dalil dan atau penerimaan hukum-hukum daripada imam-imam tertentu. Maknanya dia ikut dia tak tahu dalil.
Jadi apa hukum kita ikut pendapat sahabat saja? Ya, baik. Hukumnya tuan-tuan sekalian, ya, ada dua pendapat. Di sini ya, ada dua pendapat, ada dua mazhab. Apabila kita berbicara tentang hukum bertaklid dengan pendapat sahabat ni. Yang pertama tuan-tuan sekalian, iaitu, dan pendapat ini pendapat yang sahih. Ya, pendapat ini pendapat yang sahih. Kata ulama, iaitu iaitu sekiranya pendapat itu bercanggah dengan minta maaf. Pendapat yang sahih iaitu ia merupakan hujjah dan dibolehkan untuk mengikut mereka dalam hal-hal tersebut. Ini pendapat yang sahih yang diterima oleh kebanyakan para ulama, iaitu boleh kita mengambil pendapat-pendapat di kalangan para sahabat. Tuan-tuan sekalian, ya. Pendapat-pendapat di kalangan sahabat. Mazhab yang kedua mereka mengatakan bahawa ya, sekiranya pendapat-pendapat itu bercanggah dengan qiyas, adakah ia menjadi satu taklid sebagaimana yang kita telah sebut tadi ni, maka zahirnya ialah taklid kepada golongan yang berada di bawah mereka ini, sekiranya ya kita mengatakan bahawa keduanya itu menjadi hujah, maka mereka para sahabat tidak ditaklid, diikuti. Dalam erti kata yang lain, ya, dalam erti kata yang lain, fatwa di kalangan para sahabat ni ya perlulah dilihat dengan kita sebutkan bahawa dengan hadis Nabi yang sahih dan sebagainya. Mestilah diikuti dengan ayat Quran, mesti diikuti dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mazhab yang kedua. Ala kulli hal, kita katakan bahawa ya kedua-dua pendapat ini sebenarnya mereka bersetuju dalam satu poin. Poin apa? Iaitu para sahabat diikuti. Kerana sahabat ni tuan-tuan, mereka hidup pada zaman Nabi. Kita tidak tahu bagaimana definisi, bagaimana syarahnya, bagaimana kefahaman apa yang Nabi buat mengikut kefahaman salafun salih, yakni di kalangan para sahabat. Ya? Sebab tu ada orang mengkritik ya ucapan yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mankhul, iaitu Imam Ghazali kata apa? Wajib bertaklid kepada Asy-Syafi'i dan tidak boleh bertaklid kepada Abu Bakar dan Umar. Ini siapa kata? Imam Ghazali kata. Imam Ghazali kata wajib bertaklid kepada mazhab Syafi'i, kepada Imam Syafi'i. Dia kata wajib. Imam Ghazali kata wajib. Walaupun Imam Ghazali cakap macam tu, tapi jangan kita ambil semua. Sebab tu kita kata bahawa kena analisis ucapan ni. Imam Ghazali dalam kitab Al-Manqul mengatakan bahawa wajib bertaklid dengan Imam Syafi'i dan tidak boleh bertaklid kepada Abu Bakar dan Umar. Maksudnya tak boleh bertaklid kepada para sahabat. Dan hal ini kita mengkritik, mengatakan bahawa ia bercanggah dengan nas daripada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Tirmizi dalam Sunannya, Al-Hakim Naisaburi dalam Mustadraknya, Al-Baihaqi dalam Sunannya, iqtadu billadaini man ba'di Abi Bakr wal Umar. Ya, kata Nabi SAW, Nabi sendiri bersabda, ikutlah kalian dengan dua orang selepasku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Maknanya ucapan Imam Ghazali itu bercanggah dengan hadis. Begitu juga disebut fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Ibnu Majah dalam Sunan, Abu Daud dalam Sunannya, Tirmizi dalam Sunannya. Maka ke atas kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk, dan digigitlah ia dengan gigi geraham. Maknanya ya para sahabat ni fatwa-fatwa mereka diikuti. Ya, diikuti. Tuan-tuan sekalian, kita boleh ambil fatwa-fatwa para sahabat. Adapun kita bisa dengar tak tuan-tuan satu hadis. Ya, satu hadis, ya, ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaitum. Ya, para ulama, hadis ini terdapat dalam kitab Al-Baihaqi dalam Sunnah, Ad-Dailami dalam kitabnya. Dan hadis ini dinilai dhaifun jiddan. Dhaif yang sangat berat. Kerana ya, dan sebahagian muhaddisin menghukum hadis ini maudhu'. Kita boleh tengok dalam Al-Ibanah Al-Kubra oleh Ibn Battah dan Jami' Al-Bayan Al-Ilm oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar. Ya, mengatakan hadis ni dhaif jiddan, sebahagian hadis maudhu'. Ala kulli hal, kita mengatakan bahawa ya fatwa-fatwa para sahabat ni kita boleh ambil ya menjadi sandaran, ataupun kita boleh bertaklid kepada fatwa-fatwa sahabat. Sebab apa? Rugilah kita tuan-tuan. Ya, semua sahabat ni tuan-tuan ahli ilmu. Ya, sahabat-sahabat ni ialah ahli ilmu. Sebab tu tuan-tuan
sidang pendengar yang saya kasih sekalian, ya, kalau kita tengok dalam satu ilmu, dalam ilmu hadis, ini masih lagi dalam bab sahabat ni tuan-tuan. Kan? Dalam bab sahabat ni. Ada sahabat Nabi, ya, apa dia, sahabat Nabi ni tuan-tuan, mereka ini ada dia punya disebut sebagai ilmu tabaqat as-sahabi. Tabaqat as-sahabah. Ada satu ilmu dalam ilmu hadis ni tuan-tuan, ilmu tabaqat. Tabaqat ni apa? Iaitu ilmu peringkat-peringkat para sahabat ni. Ada peringkat dia. Yakni ada dia punya ranking-ranking dia. Macam kita lah tuan-tuan. Dalam macam kita lah, ya, dalam satu pejabat ni ada pengurusi, ada timbalan pengurusi, ada dalam satu organisasi dia ada bendahari, ada setiausaha, dia ada ranking-ranking dia. Begitu juga sahabat, dia ada tabaqat as-sahabah. Ya, dia ada tabaqat as-sahabah. Tuan-tuan sekalian. Tabaqat as-sahabah, para ulama berbeza pendapat, ya. Dia punya ranking-ranking di kalangan para sahabat ni berbeza pendapat di kalangan para ulama. Antaranya adalah Ibnu Sa'ad membahagikan ada 5 tabaqat. Al-Hakim Naisaburi membahagikan hampir 12 tabaqat sahabat. Tu dia 12. Maknanya ranking-ranking sahabat Nabi tu banyak. Ada yang mengatakan hampir 12. Al-Hakim mengatakan 12 jenis tabaqat ni. Antaranya tuan-tuan sekalian saya sebut antaranya salah satu tabaqat yang kita kena tahu adalah sahabat yang menjadi ranking yang pertama adalah sahabat Nabi yang utama ialah iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab dan ijma' orang-orang Islam. Kemudian diikuti dengan Sayyidina Utsman ibn Affan, kemudian Sayyidina Ali. Ya. Dan pendapat ini jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan sahabat 10 yang dijamin masuk syurga. Yang dijamin masuk dalam syurga. Itu tabaqat, ranking-ranking dia. Tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita tengok tabaqat yang disusun oleh al-Imam yang disusun oleh Al-Hakim Naisaburi, 12 tabaqat di kalangan para sahabat ni. Tabaqat yang pertama yang menjadi ranking yang pertama di kalangan para sahabat ni tuan-tuan, qaumun aslamu bi Makkah bimithl Abi Bakr wal Umar wal Utsman wal Ali wa ghairihim radhiyallahu anhum. Tabaqat yang pertama iaitu mereka para sahabat yang memeluk Islam di Mekah. Tu, sebab apa? Sebab orang Mekah ni tuan-tuan, orang Mekah ni buang Nabi. Tengok-tengok as-sabiqun al-awwalun ni menerima Islam. Jadi depa ni ada special sikit. Dia tak sama orang yang memeluk Islam ketika mana Islam sudah banyak, Islam sudah berkembang, Islam sudah majoriti. Tak sama tuan-tuan. Berbanding dengan orang Islam, para sahabat yang memeluk Islam ketika mana orang Islam sangat minoriti, sangat sikit, tak sama. Sangat susah ketika mana saat orang pulau dan sebagainya, depa ni ada kedudukan istimewa dalam Islam. Ya, yang kedua kata Al-Hakim Naisabur ashabu darun nadwah haitsu bai'ahu jama'atu fiha al-Islam, iaitu sahabat Nabi yang terlibat dalam darun nadwah. Ya, darun nadwah. Dalam satu perbincangan di Mekah, tuan-tuan sekalian, darun nadwah. Yang ketiga itu al-muhajir ila al-Habsyah. Tabaqat yang ketiga kata Hakim Naisaburi iaitu sahabat Nabi yang berhijrah ke Habsyah. Yang hijrah ke Habsyah, tuan-tuan sekalian, seperti Ja'far bin Abi Talib, ya, Zaid bin Harithah dan sebagainya. Ini sahabat-sahabat, Fatimah binti Muhammad. Ini semua sahabat-sahabat Nabi, ya, yang berhijrah pergi ke Habsyah. Ya, mereka ada ranking, ya, yang istimewa dalam Islam. Alladhi bai'a Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda al-'aqbah al-ula yuqalu fulan 'uqbi wa fulan 'uqbi. Peringkat yang keempat kata Hakim Naisaburi iaitu mereka para sahabat yang berbai'ah, yang akur janji dengan Nabi dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Aqabah yang pertama. Kemudian tabaqat yang kelima iaitu mereka yang terlibat dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Ashabul Aqabah al-thaniyah wa aktsaruhum minal ansar, dan kebanyakan mereka di kalangan golongan-golongan Ansar. Ansar ni siapa? Golongan-golongan orang Madinah. Geng Madinah. Dapat juga termasuk dalam tabaqat yang kelima. Jadi banyaklah tuan-tuan. Dia ada tabaqat-tabaqat. Dia ada ilmu tabaqat as-sahabah. Dia ada ilmu-ilmu tabaqat dia. Tuan-tuan sekalian, dan hal ini disebut dalam ada kitab rujukannya. Dia ada kitab-kitab khas yang berbincang tentang ilmu-ilmu tabaqat ni. Baik. Kalau kita faham juga pasal berkaitan dengan sahabat, tu dia. Baru syarah pasal sahabat ni. Tak apa tuan-tuan, kita bukan nak masuk kisah apa. Kita nak bagi faham sungguh.
Nah, apa yang kita belajar ni, insya-Allah. Nah. Baik, berkaitan dengan sahabat ni tuan-tuan sekalian. Ya, sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian ada 6 orang. Ada 6 orang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, ia meriwayatkan hampir 5374 hadis. Ya, dan jumlah perawi yang meriwayatkan daripada beliau hampir 300 orang. Abu Hurairah. Maknanya dia punya ranking yang nombor 1 sekali yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sebab tu golongan-golongan orientalis dan anti hadis, mereka cukup tak suka dengan Abu Hurairah. Mereka cukup tak suka dengan Abu Hurairah. Bahkan mereka mengkritik kredibiliti Abu Hurairah supaya bila mereka menjatuhkan kredibiliti Abu Hurairah, bermaksud mereka telah menjatuhkan, mereka telah menghilangkan hampir 5374 hadis yang ada di dada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Depa golongan orientalis senang ya, mereka kritik sahabat, kemudian habislah hadis dah. Ya, macam mana kita nak percaya Abu Hurairah dia buat sekian-sekian dan sebagainya. Sebab tu ada seorang tokoh ulama menjadi seorang profesor dalam bidang hadis di Universiti Madinah kalau tak salah saya, iaitu Profesor Dr. Mustafa Al-Azami. Saya ada buku dia, tuan-tuan sekalian. Ya, saya ada buku dia. Ini buku ni. Ya, Mustafa Al-Azami. Ya, dia ni agama Hindu tuan-tuan. Ya, tapi dia memeluk Islam. Dia orang India, agama Hindu dulu ni, kemudian dia memeluk Islam. Jadi saya nak sebut bahawa di antara tesis PhD-nya apa? Ad-Difa' anil Abu Hurairah. Ya, tesis PhD-nya apa? Iaitu mempertahankan Abu Hurairah. Mempertahankan Abu Hurairah. Ini di antara sumbangan kerja-kerja para ulama, jasa mereka untuk mempertahankan hadis Nabi SAW. Baik. Sahabat yang kedua itu Ibnu Umar yang meriwayatkan hampir 2630 hadis. Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik 2286 hadis. Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hampir 2210 hadis. Tuan-tuan, Aisyah, sebab tu kita katakan bahawa ya, orang perempuan ni jangan rasa rendah diri sebab ada juga ulama di kalangan orang perempuan. Siapa? Aisyah. Tuan-tuan, Aisyah ni ya, satu ketika dia pernah mengkritik pendapat Sayyidina Ali. Ya, tentang ada beberapa hal yang mengatakan bahawa dak, Rasulullah bukan buat begitu, Rasulullah buat sekian-sekian. Maknanya Aisyah mengkritik. Ada beberapa kritikan yang diberikan oleh Aisyah. Maknanya Aisyah ada ilmu. Aisyah ni seorang ulama, tetapi dia wanita. Sebab tu orang perempuan jangan rasa rendah diri sangat. Kami ni orang perempuan duk cerok dapur lah. Kan, kami ni orang perempuan buat masak nasi, kemas rumah lah. Dah. Orang perempuan pun ada kedudukannya di dalam Islam. Ya. Baik, kalau kita tengok juga Ibn Abbas juga meriwayatkan hampir 1660 hadis. Ibn Abbas. Jabir bin Abdullah meriwayatkan hampir 1540 hadis. Tuan-tuan sekalian, dan kalau kita tengok sahabat yang paling banyak sekali memberi fatwa. Sahabat yang paling banyak sekali memberi fatwa iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Ni di antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak memberi fatwa. Ya, banyak bagi fatwa Abdullah ibn Abbas. Ya. Dan juga ada juga sahabat-sahabat lain yang banyak meriwayatkan yang banyak memberi fatwa di kalangan para sahabat, yang maknanya menjadi rujukan, menjadi sarjana, menjadi ulama di kalangan para sahabat ni. Antara mereka adalah Umar sendiri, Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Darda, Ibn Mas'ud dan kemudiannya ya kepada dan beberapa orang sahabat lain seperti Ali dan sebagainya. Ini sahabat-sahabat Nabi yang banyak bagi fatwa, banyak menjadi rujukan di kalangan para sahabat. Tuan-tuan, ada satu lagi timbul persoalan, siapakah yang dinamakan sebagai Al-Abadillah? Ini bincang pasal sahabat dulu. Kita bincang pasal sahabat dulu. Apa yang dikatakan dengan Al-Abadillah? Ya, sahabah Al-Abadillah. Tuan-tuan, kalau orang kata siapakah Al-Abadillah di kalangan para sahabat, itu merujuk kepada ada beberapa nama orang-orang tertentu. Sebab Al-Abadillah ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang bernama Abdullah ni hampir 300 orang nama. Yang sahabat Nabi yang namanya Abdullah hampir 300 orang. Tapi ada 4 orang sahabat yang bernama Abdullah tetapi mereka digelar sebagai Al-Abadillah. Siapa 4 orang sahabat ni? Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Disebut sebagai Ibnu Umar.
Yang kedua Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Yang ketiga Abdullah bin Zubair al-Zubair. Yang keempat Abdullah bin Amr bin Al-As. 4 orang ni digelar sebagai Al-Abadillah. Kenapa digelar sebagai Al-Abadillah? Sebab tuan-tuan sekalian, mereka merupakan ulama di kalangan para sahabat yang mereka juga lewat meninggal dunia. Sehingga kerana ilmu mereka itu diperlukan kepada orang. Maknanya 4 orang ni dah lah meninggal pun lewat, ya? Dan mereka banyak memberi ilmu kepada sahabat lain, kepada para sahabat yang lain. Dan mereka banyak, sebagai pendapat mengatakan banyak hadis Nabi yang mereka riwayatkan dan banyak menjadi rujukan kepada sahabat-sahabat lain. Sebab dan itulah digelar sebagai Al-Abadillah, 4 orang gelaran ini. Bilangan para sahabat, para ulama mengatakan bahawa hampir 100,000 orang. Bilangan para sahabat hampir 100,000 orang. Ya, tapi ada berbeza dengan para ulama. Ya, pendapat yang paling masyhur yang dipetik oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, yang mengatakan bahawa ya Nabi SAW wafat dengan meninggalkan 114,000 orang sahabat. Ini pendapat siapa? Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, 114,000 di kalangan para sahabat. Ala kulli hal, hampir 1,000 lebih. Nama-nama para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi siapa sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia? Siapa? Siapa yang terakhir sahabat Nabi yang meninggal dunia? Iaitu sahabat Nabi yang terakhir, iaitu Abu At-Tufail Al-Amir bin Al-Wathilah Al-Laythi. Dia wafat, umur dia 100 tahun di Mekah. Abu At-Tufail. Tuan-tuan jangan selaru Abu At-Tufail ni tuan-tuan ada 2 orang individu yang berbeza. Yang pertama tuan-tuan Abu At-Tufail yang sahabat Nabi yang terakhir wafat, yang seorang lagi adalah Abu Tufail yang pakar dalam ilmu syair. Tuan-tuan ingat cerita tu dalam Ar-Rahiqul Maktum Mubarak Furi, ketika mana Abu At-Tufail dia pergi jumpa dengan Nabi, rumah dia dekat pinggiran Madinah, dia jumpa dengan Nabi, dan orang Mekah kata jangan duk dengar apa yang Muhammad abang sebab dia gila. Abu Tufail ni tuan-tuan dia pakar syair. Satu hari dia curi dengar apa yang Nabi membaca Al-Quran di Masjidil Haram, di Kaabah. Bila dia dengar tuan-tuan sekalian Nabi baca Quran, Abu Tufail ni dia pakar ilmu syair, dia tahu ilmu khusus bahasa Arab ni. Kemudian dia kata apa? Aku tak pernah dengar ucapan yang paling indah balikan ucapan Muhammad. Kemudian dia ikut Nabi sampai dia memeluk Islam. Saya nak sebut bahawa Abu Tufail ni ada 2 orang. Dia banyak tuan-tuan, tapi Abu Tufail di sini adalah Abu At-Tufail Al-Amir bin Al-Wathilah Al-Laythi. Ni merujuk kepada sahabat Nabi yang terakhir memeluk Islam. Adapun malah dikatakan kemudian daripada itu ada yang mengatakan bahawa sebelum Abu Tufail meninggal dunia, Anas bin Malik. Anas bin Malik pun tuan-tuan sekalian wafat 93 Hijrah di Basrah. Anas bin Malik ini pun sahabat Nabi yang Allah bagi umur dia panjang. Umur panjang pun tak sampai 200 pun. Kan 100 tahun, 93 tahun macam tu saja umur kita ni. Dan kita tahu bahawa umur Nabi pernah bagi tahu amaru ummati baina 60 wa 70 wa aqal dhalik. Ya. Umur umatku ni antara 60 ke 70 tahun saja. Lepas daripada itu ya adalah waqal dhalik, sikit saja hal lebih daripada 70 tu. Lebih 70 tu orang panggil bahasa kita ni subsidi je, kan? Okey, baik, itu cerita tentang sahabat. Ya. Baik. Adapun berkaitan dengan sahabat ni, apa perbezaan dengan tak apa saya kita pisah satu. Okey, baik, kemudian kita masuk tabi'in. Tabi'in ialah mereka yang berjumpa dengan sahabat Nabi SAW dalam keadaan sahabat itu sudah Islam. Ya. Mereka juga mati dalam Islam walaupun pernah murtad pada hayatnya, mereka juga dikenali sebagai sahabat kepada sahabat Nabi. Maknanya tabi'in ni seperti mana kita tahu bahawa mereka adalah ya sempat bertemu dengan sahabat. Mereka bertemu dengan sahabah. Mereka pun digelar sebagai sahabat kepada sahabat Nabi. Sahabat juga, tapi sahabat kepada sahabat Nabi. Tabi'in. Tuan-tuan sekalian, para ulama mengatakan bahawa ya tabi'in ini ya apabila tuan-tuan mendengar dalam satu hadis yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi
Dalam sunannya, la tamassun naru musliman ra'ani atau ra'a man ra'ani. Nabi pernah bersabda, api tidak akan menyentuh orang Islam yang melihatku atau melihat orang yang melihatku. Maknanya apa? Orang yang ikut Nabi itu, sahabat, tabi'in, atbat tabi'in, atbat tabi'in semuanya. Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi apabila dia mensyarahkan hadis ini, la tamassun naru musliman ra'ani atau ra'a man ra'ani, iaitu merujuk kepada apa? Merujuk kepada ini berita gembira khususnya kepada sahabat dan tabi'in, kepada para tabi'in, atbat tabi'in, mereka yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya tabi'in. Ya. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok tabi'in ni pun ada tabaqat-tabaqat dia juga. Sebab tu ilmu tabaqat ni penting tuan-tuan. Kita kena tahu ilmu tabaqat ni. Ilmu tabaqat ni maknanya ilmu ranking di kalangan para sahabat ni. Ada di kalangan tabaqat ni tuan-tuan sekalian, ya, seperti Al-Hakim Naisaburi, dia mengklasifikasikan generasi ataupun tabaqat tabi'in ni hampir 15 jenis. Makna 15 klasifikasi, 15 ranking. Ya, tetapi Al-Hakim dia menyebut tiga yang paling utama, iaitu yang pertama adalah kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in. Yang kedua mutawasit at-tabi'in. Mutawasit at-tabi'in. Yang ketiga as-sigharut tabi'in. Ni siapa yang bahagikan? Al-Imam Al-Hakim Naisaburi rahimahullah taala. Kibarut tabi'in. Apa kibarut tabi'in? Kibarut tabi'in ialah mereka yang meriwayatkan hadis Nabi SAW daripada kibarus sahabah. Maknanya apa? Mereka yang hidup pada zaman tabi'in ni tuan-tuan, mereka meriwayatkan hadis ataupun mereka berguru dengan kibar sahabat-sahabat yang besar. Siapa sahabat yang besar? Seumpama seperti Abu Bakar, Osman, Ali, ya, seperti mana yang kita sebut tadi ni. Ya, 10 yang dijanjikan syurga, dan sebagainya tu. Ya. Baik. Dan contoh kibarut tabi'in siapa? Ya, contoh kibarut tabi'in seperti Qais bin Abi Hazim, Sa'id bin Al-Musayyab, ya, Abu Osman An-Nahdi, Qais bin Ubbad, ya, Abu Sasan Al-Hudain bin Al-Munzir, Abu Wa'il Syafiq bin Salamah, dan Abu Raja Al-Uthari. Sahabat tabi'in, kibarut tabi'in ni, sahabat tabi'in yang besar ni tuan-tuan, mereka sempat bertemu dan berguru dengan 10 orang sahabat Nabi yang dijaminkan syurga. Maknanya mereka tergolong di kalangan, ya, kibarut tabi'in. Ya. Adapun tabaqat yang kedua iaitu mutawasit tabi'in. Mutawasit tabi'in ni maknanya pertengahan tabi'in. Mutawasit ni maksudnya pertengahan. Ya, mutawasit tabi'in ni tuan-tuan ialah mereka yang sempat dengan imam-imam dan meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat dan tabi'in. Maknanya mutawasit tabi'in ni mereka sempat bertemu dengan, ya, rujukan ataupun imam-imam yang meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat Nabi. Dia sempatlah bertemu dengan tokoh-tokoh ulama sahabat Nabi ni. Tokoh-tokoh ulama sahabat Nabi yang kita sebut tadi ni. Siapa mutawasit tabi'in? Iaitu seperti Al-Aswad bin Yazid, seperti Al-Qamah bin Qais, seperti Masruq bin Ajda', seperti Abu Salamah bin Abdul Rahman, seperti Al-Kharijah bin Zaid. Ini sahabat-sahabat mutawasit tabi'in. Baik. Yang ketiga, sigharut tabi'in. Sigharut tabi'in iaitu mereka apa? Mereka yang berusia lebih muda daripada sigharus sahabah yang lewat meninggal dunia. Maknanya dalam arti kata yang lain, ya, sigharut tabi'in, tabi'in yang kecil ini merujuk kepada apa? Mereka yang sempat berguru dengan sahabat-sahabat Nabi yang kecil. Yang ni sahabat-sahabat Nabi yang waktu depa tu kecil lagi, waktu zaman Nabi. Zaman Nabi masih hidup, depa masih kecil. Ya, mereka masih kecil. Ya, ini disebut sebagai sigharut tabi'in. Ya, sigharut tabi'in. Ala kulli hal, siapa sigharut tabi'in? Ya, sigharut tabi'in seperti Amir bin Syarahil Al-Sya'bi, seperti Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, seperti Syuraih bin Al-Harith. Ini, ya, tabaqat ataupun klasifikasi tabaqat tabi'in yang sangat masyhur. 3 jenis ni.
Tiga jenis ni. Baik. Kemudian di kalangan para tabi'in juga tuan-tuan, mereka ada tokoh-tokoh juga di antara mereka. Seperti 7 fuqaha di Madinah. Kita tahu bahawa 7 fuqaha di kalangan tabi'in. Di antara tokoh-tokoh utama tabi'in ialah 7 orang fuqaha. Yakni 7 orang ulama yang banyak mengeluarkan fatwa di kalangan tabi'in. Dan mereka semua adalah ulama besar dari kalangan penduduk Madinah. Mereka duduk kat Madinah. Sebab apa? Sebab mereka ni bukan jauh sangat pun dengan kewafatan Nabi. Mereka masih lagi berjumpa dengan para sahabat. Ya, masih berjumpa dengan para sahabat. Ya, di antaranya mereka ulama-ulama besar, 7 fuqaha di kalangan para tabi'in yang berada di Madinah, iaitu Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala, Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Al-Zubair, Kharijah bin Zaid, Abu Salamah bin Abdul Rahman, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dan Sulaiman bin Yasar. Yang ni memang 7 fuqaha di kalangan para tabi'in. Ibn Mubarak. Ya, Ibn Mubarak menyebutkan Salim bin Abdullah bin Umar pada tempat Abu Salamah. Maknanya, ya, ada ranking dia lah. Ini di antara tokoh-tokoh. Adapun tokoh-tokoh tabi'in yang berada di Mekah. Tadi di Madinah. Kalau di Mekah, siapa tokohnya? Ya, tokohnya ialah seperti Mujahid bin Jabr, Ikrimah Maula Ibn Abbas, dan juga Atta bin Abi Rabah. Ini sahabat tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in yang berada di Mekah. Bagaimana juga tabi'in yang berada di Kufah? Ada tuan-tuan. Ya, tokoh-tokoh ulama yang berada di Kufah seperti Masruq bin Abi Ajda' Al-Hamdani. Ya, Ubaidah bin Amr Al-Salmani. Dia banyak lagi lah tuan-tuan. Ya, kalau di Kufah ada tokohnya, ada di Basrah ada tokohnya. Kalau di Syam ada tokohnya seperti Abu Idris Al-Kaulani. Ya, Qabisah bin Zu'aib. Ya, kalau di Mesir siapa? Seperti Yazid bin Abi Habib. Ini yang tokoh-tokoh tabi'in di kalangan mereka, menjadi rujukan ya di kalangan para tabi'in. Baik, kemudian ada satu timbul persoalan, ya, apa perbezaan di antara ya perawi yang disebut sebagai mukhadram dan perawi yang disebut sebagai tabi'in? Ya, mukhadram tu apa? Adakah sama ataupun adakah tak sama? Baik, tuan-tuan sekalian, tabi'in setelah mana kita dah sebut tadi ni, mereka yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi yang beriman dan mati dalam Islam. Mukhadram, kalau kita tengok dalam kitab Nuzhatun Nazar fi Tawdikh Nukhbatul Fikr, ni kitab ni tuan-tuan, di karangan Al-Hafiz Ibn Kathir, minta maaf, yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, yang ditahqiq oleh Syekh Nuruddin Atir rahimahullahu taala. Ya, Ibn Hajar wafat kira tahun 852 Hijrah. Dia mengatakan bahawa ya, mukhadram itu, perawi mukhadram itu bermaksud seorang perawi yang berada di antara 2 tabaqat. Yakni tabaqat sahabat dan tabaqat tabi'in. Dia duduk di antara dua-dua. Ni kata mukhadram ni. Dia duduk di antara 2 tabaqat ni. Oleh itu perawi yang seperti ini dinamakan al-mukhadram, iaitu perawi yang sempat hidup pada zaman jahiliah dan juga sempat hidup di zaman Islam. Maknanya dia hidup zaman sahabat, maksudnya dia hidup zaman Nabi. Ya, dia ni hidup zaman Nabi. Ya, tapi waktu dia hidup zaman Nabi, dia tak memeluk Islam. Tapi bila Nabi wafat, maka dia memeluk Islam, itulah disebut sebagai mukhadram. Mukhadram. Itu saja. Mukhadram ni tabi'in. Ya, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Menurut Al-Imam Al-Iraqi dalam At-Taqyid wal Al-Idah, ya, Al-Imam Al-Iraqi mengatakan bahawa mereka perawi mukhadram ini merujuk kepada mereka sempat hidup di zaman jahiliah, adalah mereka sempat hidup bersama dengan kaumnya, dan selain daripada itu dalam kekufuran sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Maknanya sebelum Fathul Mekah depa kafir, maknanya depa musyrik, hidup zaman jahiliah, sembah berhala dan sebagainya. Dan bila Nabi wafat, maka meluk Islam. Imam Muslim telah menyebut salah seorang daripada perawi al-mukhadram seperti Yusair bin Amr. Yusair bin Amr. Maknanya dia waktu dia Nabi hidup, dia tak meluk Islam. Bila Nabi wafat, dia meluk Islam. Ini sebagai mukhadram.
mukhadram. Mereka di kalangan tabi'in. Walaupun dia hidup zaman sahabat, dia hidup zaman Nabi dan berjumpa dengan Nabi, tapi dia tak beriman dengan Nabi. Itu rugilah tuan-tuan. Rugi. Sebab tu kita ni, ya, ilmu dah duduk macam-macam ilmu duk ada dekat kita ni. Ya, ustaz pun banyak dekat ni. Hatta hari ni putus sekalian nak belajar pun, kan, tak perlu kita nak bawa kereta, pergi satu tempat nak redah jam dan sebagainya. Cukuplah kita duduk depan laptop, buka handset, kita dah boleh belajar ilmu hadis. Kan? Hatta kita pun ada sesi sesi perbincangan. Maknanya ada. Ilmu kita boleh cari. Kita boleh cari. Mau ataupun tidak saja. Ataupun ada orang hanya bagi alasan saja. Sibuk ustaz, sibuk ustaz, sibuk. Sibuk panjang sampai tak sempat untuk menuntut ilmu. Jadi rugilah kita. Ya, macam-macam alat canggih duk ada lah ni. Kan, kita tidak menggunakan, ya, wasilah ataupun mekanisme ini untuk kita menuntut ilmu. Untuk kita faham agama kita sendiri. Baik. Okey. Mukhadram. Itu sedikit maklumat tentang mukhadram. Bagaimana perawi mukhadram? Perawi mukhadram, kalau perawi itu yang thiqah, kita boleh ambil. Perawi yang mukhadram itu, kalau perawi itu thiqah, kita boleh ambil daripada periwayatannya. Okey. Baik. Dia banyak tuan sekalian. Kemudian, okey, kita masuk lagi. Tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ialah mereka yang berjumpa, ya, tabi'in dalam keadaan tabi'in itu sudah Islam, mereka juga mati dalam Islam walaupun pernah murtad pada hayatnya. Ya. Pada tabi'in ialah mereka yang berjumpa dengan tabi'in. Maksudnya tabi'ut tabi'in ini mereka bertemu dengan tabi'in. Mereka sempat bertemu dengan tabi'in. Dalam keadaan tabi'in itu sudah Islam, mereka juga mati dalam Islam walaupun pernah murtad pada hayatnya. Maknanya dia murtad sat, lepas tu masuk balik. Itu benda biasa, tuan-tuan. Orang bertaubat kepada Allah. Ya, baik. Muka surat 42, begitulah tingkatan para perawi hadis dari terendah hinggalah yang tertinggi. Setiap dari mereka ini mempunyai peranan dan jasa masing-masing dalam mempertahankan dan menyebarluaskan ilmu hadis. Ya, ilmu hadis. Sat, tuan-tuan, kita habis pukul berapa ni? 10.30 kan? Betul tak? Kita habis 10.30 kan? Pukul 10, saya silap lagi. Okey, 10.30 Okey, sekali kita buka soalan. Ya, mempunyai peranan dan jasa masing-masing dalam mempertahankan dan menyebarluaskan ilmu hadis ke seluruh alam. Maknanya, tuan-tuan, tabi'in atba'ut tabi'in ini, mereka lah menyebarluaskan hadis Nabi SAW. Jasa mereka cukup luas, jasa mereka cukup banyak. Baik. Adapun perbincangan berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan, ya, ada ilmu khas. Dia bila cerita tentang tabi'in, atba'ut tabi'in ni, tuan-tuan, dia sudah terdedah dengan periwayatan yang bermasalah. Sebab kalau zaman sahabat, Ibnu Hajar mengatakan bahawa kullu sahabat adalah semua sahabat ni mustahil mereka berdosa di atas nama Nabi. Tetapi setelah mana habis zaman sahabat, mai zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in, dia dah mula dah ni. Dia dah mula dah riwayat-riwayat benda-benda yang salah. Ya, adalahnya kurang, ya, dhabitnya kurang, ya, terdapatnya ilah dan syaz dan sebagainya. Jadi ia terdedah dengan masalah-masalah dari sudut periwayatan. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita berbincang tentang ilmu tabaqat ini, ilmu tabi'in, atba'ut tabi'in, maka tuan-tuan sekalian, dia ada perbincangan khas. Dia ada ilmu khas yang kita kena tahu. Nanti tuan-tuan akan jumpa, tuan-tuan, ilmu ni. Itu ilmu apa? Ilmu mengenai tarikh perawi. Ilmu tarikh perawi ni, kita bincang pasal tabi'in ni, hanya definisi dalam buku ni, hanya ringkas saja. Ini hanya ringkas saja, tuan-tuan. Ini hanya berikan definisi. Kalau kita masuk lagi dalam berkaitan ilmu tabaqat ni, tuan-tuan, iaitu kita kena kenal ilmu tarikh ar-rawi. Iaitu apa? Kalau kita faham dari sudut bahasa tawarikh, jamak kepada tarikh, iaitu kata dasarnya adalah ar-rakha. Ya, itu dari sudut istilahannya, tuan-tuan sekalian, tarikh ini bermaksud apa? Iaitu, ya, mengetahui ilmu, mengetahui waktu yang dicatatkan padanya tarikh lahir, kematian dan peristiwa-peristiwa penting. Jadi tuan-tuan sekalian, ilmu tarikh ni penting. Ya, ilmu tarikh ni penting. Dan berarti kata yang lain,
Kalau siapa yang menguasai ilmu tarikh ar-rawi, maka dia akan menguasai tarikh kelahiran perawi. Di mana perawi itu dia mendengar hadis daripada syekh-syekh tu. Ataupun perawi ni dia dengar bila? Dengan guru dia hadis tu. Ya, di mana? Bila tarikh wafatnya? Sebab tu tuan-tuan sekalian, apa kepentingan untuk kita tahu ilmu tarikh ar-rawi? Kata Sufyan Ats-Tsauri, apabila dia berkata tentang kepentingan ilmu tarikh ar-rawi ini, dia mengatakan bahawa bila perawi-perawi menggunakan dusta, maknanya bila seorang perawi ni dia cakap bohong atas nama Nabi, ya, dia kata Nabi sebut lagu ni tapi sebenarnya bukan Nabi sebut lagu ni, macam ni pun, ya, maka kami menggunakan ilmu sejarah untuk melawan mereka. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Sebab tu baru ni ada debat di antara di antara tokoh ni lah, dua orang tokoh tu dipolis tu. Apabila ditanya tentang, ya, apa yang membuktikan bahawa perawi ini bertemu dengan perawi yang lain. Apa bukti? Dia kata tak ada bukti. Bila tak ada bukti, bermaksud hang tak faham ilmu tarikh ar-rawi. Ya, kalau kita tahu bahawa, kalau kita ada ilmu tarikh ar-rawi, kita tahu tarikh ni dia wafat bila, dia wafat tak mana, macam mana dia boleh duduk di sini padahal dia sudah wafat. Contohnya. Ini kepentingan tarikh ar-rawi. Ya, kalau orang yang tidak menguasai ilmu ini, maka dia senang-senang mengatakan bahawa, oi, dia pernah bertemu dengan syekh ni, dia pernah bertemu dengan perawi ni, dia bertemu dengan dan sebagainya. Bahkan tuan-tuan akan jumpa ada satu ilmu disebut sebagai ilmu sirah jazam dengan sirah at-tamrid. Tak apa, yang tu saya tak mau sentuh lagi. Nanti kita akan masuk dalam perbahasan khas. Sirah jazam dengan sirah tamrid. Perawi ni dia guna lafaz sirah jazam, padahal dia tak bertemu pun dengan perawi tu. Jadi benda-benda macam ni nanti kita akan sentuh secara mendalam sedikit, berkaitan dengan ni. Sebab berlaku tuan-tuan sekalian, orang yang terjun dalam bidang hadis, dia akan tahu benda ni. Dia kata macam mana boleh bertemu? Tak boleh bertemu sebab dia ni duduk di tempat lain, kawan ni bertemu di tempat yang lain. Pada tempat lain mustahil, ya, dia bertemu. Ini di antara perkara-perkara yang penting untuk kita memahaminya. Begitu juga dalam ilmu tabaqat ni tuan-tuan sekalian, kita kena tahu juga ilmu, ya, mengenali al-ikhwah wal akhwat. Dia banyak ilmu hadis ni. Bukannya kita sekadar tahu ilmu hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif saja. Ya, banyak kerja ulama-ulama hadis ni tuan-tuan kena menguasai. Ya, sebab tu kita cukup kita geram tuan sekalian apabila orang ni, bila kita cerita tentang fakta-fakta berkaitan ilmu hadis tuan-tuan sekalian, senang je tolak. Dia kata, hang pun bahas tentang ilmu rijal, ya. Orang cerita pasal ilmu fiqh ni. Tuan-tuan, sebab tu kita berulang kali kita mengatakan bahawa ilmu hadis ada disiplinnya, ilmu fiqh pun ada disiplinnya. Tidak akan bertembung di antara dua perkara ini. Walaupun kita tahu bahawa ada pertembungan sedikit, tetapi kita mengatakan bahawa, ya, kedua-dua ini ada manhajnya, ada metodologinya untuk cara memahami nas agama ni. Maka kita tak boleh nak rempuh disiplin ilmu hadis ni. Tak boleh nak rempuh disiplin ilmu hadis. Kita kena tahu ilmu ikhwah wal akhwat. Ilmu ikhwah wal akhwat. Apa ilmu ikhwah dan akhwat? Iaitu ilmu ini merupakan salah satu cabang ilmu yang diberikan perhatian oleh ulama hadis. Ulama hadis bagi perhatian. Dan mereka menulis khususnya tentang apa? Tentang ilmu al-ikhwah wal akhwat. Iaitu ilmu mengenai saudara-saudara perawi-perawi itu pada setiap tabaqat. Tu dia. Maknanya apa? Sekali hang meriwayatkan satu hadis, bukan diri hang saja akan dikaji oleh para ulama hadis. Bahkan saudara-saudara yang hang berkawan dengan siapa, guru hang siapa, semua itu akan tercatat secara teliti oleh para ulama. Jangan buat main-main. Sebab tu kita ada disiplin. Ya, kita ada rujukan kita. Ya, kita ada rujukan. Faedahnya apa tuan-tuan sekalian? Faedahnya, ya, supaya kita adik-beradik perawi itu mempunyai nama bapa yang sama, tetapi kita tak silap orang. Kita tak silap orang. Seperti Abdullah bin Dinar dengan Ammar bin Dinar. Kita tahu memang ayah dia nama Dinar, tapi rupanya Dinar ni ada dua orang anak. Abdullah seorang dengan Ammar. Jadi mana satu yang meriwayatkan hadis ni? Jadi kat sini kita kena tahu ilmu al-ikhwah wal akhwat.
Jadi kita kena tahu siapa yang dimaksudkan dengan Ibn Dinar tu. Ibnu Dinar itu. Anak kepada Dinar. Siapa? Jadi kena tahu. Ya. Kita kena macam kita lah tuan-tuan. Anak tu imam. Anak tu imam. Kan ada dua orang. Seorang memang ikut pok dia lah. Kan? Ustaz ataupun jadi ulama. Kan? Seorang lagi tuan-tuan sekalian. Masuk ayat. Seorang lagi masuk ayat. Tuan-tuan sekalian. Dia balas duit orang. Dia tipu orang. Kan? Dua-dua orang ni anak tu imam. Tapi bila orang tanya, anak imam ni bagusnya, sabar dulu. Hak mana satu anak tu imam tu? Kita kena tanya. Hak mana satu hak anak tu imam tu? Sebab ada dua orang. Hak seorang lagi memang bagus. Hak seorang lagi ni memang masuk ayak, memang pening kepala. Mana satu? Jadi inilah dia katakan bahawa al-ilmu ya al-ikhwah wal akhwat. Ilmu yang berkaitan kita nak kena tahu siapa adik-beradik dia. Di antara contoh tuan-tuan sekalian, ya, iaitu dua saudara di kalangan para sahabat seperti Umar dan Zaid, anak kepada Al-Khattab. Zaid bin Al-Khattab dengan Umar bin Al-Khattab. Maknanya dua-dua orang sahabat. Ya, jadi ada juga 3 orang sahabat, iaitu Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib dan Aqil bin Abi Talib. Tiga orang ni tuan-tuan sekalian adik-beradik. Ya, ayah kepada anak kepada Abu Talib. Ja'far bin Abi Talib ni kita kenal. Disebut sebagai Ja'far At-Tayyar. Ya, Ali, kita tahu bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu an. Begitu jugalah ni. Dan ada kitab-kitab khas. Ulama dah susun. Ya, kitab tentang Al-Ikhwah wal Akhwat ni. Seperti kitab Al-Ikhwah karangan Abu Al-Mutarrif Al-Futais Al-Andalusi. Begitu juga dalam kitab Al-Ikhwah karangan Abu Al-Abbas As-Saraj. Ini ada kitab khas yang bincang tentang al-ikhwah wal akhwat. Ini penting untuk kita menguasainya. Baik, habis dekat situ. Kemudian kita masuk tuan-tuan. Tuan-tuan minta maaf lah kalau saya ni syarah panjang. Baru satu muka surat ni tuan-tuan sekalian hampir 1 jam saya syarah ni. Minta maaf lah kalau saya terlalu tinggi ke, kalau terlalu rendah ke, tuan-tuan boleh bagi tahu kat saya ataupun kita bincang. Tak kisah saya ni syok sendiri saja. Tuan-tuan boleh bagi tahu kat saya. Baik, kemudian istilah-istilah yang berkaitan dengan dari segi riwayat dan ad-dirayah. Jadi bagi ilmu hadis ni tuan-tuan, dia ada 2 istilah yang sangat penting, iaitu ilmu ar-riwayah dan ilmu ad-dirayah. Baik, ar-riwayah. Apa maksud ar-riwayah? Ar-riwayah, para ulama mengatakan dari sudut bahasa ialah kata terbitan masdar daripada perkataan rawa ataupun yarwi. Ya, maksudnya ialah memindahkan sesuatu berita, hikayat atau kisah dan menukilkannya kepada orang lain. Ya, ar-riwayah menurut istilah pula ialah mengenali perkataan, perbuatan, pengakuan at-taqrir dan sifat Nabi SAW. Ia juga bermaksud mengenali perkataan dan perbuatan pada sahabat dan tabi'in serta memelihara dan menjaga ketepatannya. Menjaga ketepatannya. Merekodkan lafaz-lafaznya, menukil serta meriwayatkannya dengan teliti dan amanah. Maknanya ilmu riwayat ni tuan-tuan sekalian, ilmu kajian tentang perawi. Kita nak tahu dia punya sanad tu macam mana, lafaz perawi tu macam mana, ya, ketepatan perawi tu macam mana, maksudnya dari sudut sanad. Ya, dalam arti kata yang lain, kata ulama, ia merujuk kepada ilmu berkaitan dengan periwayatan hadis. Ilmu periwayatan hadis, ilmu ar-riwayah itu merujuk kepada ilmu periwayatan. Ya, iaitu ilmu tentang mengkaji sanad. Ya, bagaimana lafaz yang digunakan oleh seorang perawi, ya, ketepatan lafaz yang digunakan oleh seorang perawi. Itu maksudnya. Dalam arti kata yang lain, jangan kita duk pening-pening kepala lah. Makna ilmu ruwahul hadis ni merujuk kepada ilmu kajian tentang sanad. Kita nak tahu macam mana perawi ni dia nukilkan sanad tu, nukilkan hadis tu. Baik. Dari sudut ilmu ad-dirayah, apa maksud ad-dirayah? Iaitu ad-dirayah ialah kata terbitan daripada perkataan dara ataupun yadri, maknanya ialah mengetahui sesuatu. Ad-dirayah menurut istilah ialah ilmu mengenai prinsip untuk mengenali perihal sanad dan matan. Prinsip ini dijadikan tanda aras untuk mengetahui sama ada hadis itu diterima ataupun ditolak. Melalui kajian dan penelitian yang kritis, hukum terhadap sesuatu sanad sama ada sahih, hasan dan dhaif dapat ditentukan.
Begitu juga dengan kajian untuk memahami maksud sebenar matan dengan kefahaman ilmiah, kesahihan matan dapat dipastikan. Maknanya apa? Dalam arti kata yang lain, ilmu ad-dirayah ni iaitu ilmu berkaitan dengan kefahaman hadis. Disebut sebagai ilmu metodologi cara nak faham hadis. Disebut sebagai ilmu fiqhul hadis. Ini juga disebut oleh Profesor Dr. Abu Laith dalam kitabnya Ulumul Hadis. Ya, dia pun membicarakan benda yang sama walaupun ada perbezaan yang banyak tuan-tuan sekalian. Banyak Al-Akfani, Subhi Saleh, ya, Hajar Raji Abdullah dan beberapa lagi ulama-ulama hadis. Mereka ni kadang-kadang mereka apa panggil apa? Bila kita banyak sangat kita baca definisi mereka tu, kadang-kadang kita pening kepala. Mana satu nak pegang ni? Jadi jangan kita duk pening kepala. Saya kalau tanya saya, kecenderungan saya kepada kecenderungan yang dipegang oleh Profesor Abu Laith hafizallahu taala, iaitu berkaitan dengan fiqhul hadis. Ya, bagaimana metodologi nak faham hadis itu. Hadis itu nak faham macam mana? Ya, adakah dia bercanggah dengan nas yang lain? Ya, dan kitab yang sangat terkenal seumpama seperti Kaifana Ta'amul Ma'as Sunnatun Nabawi oleh Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Ini kitab-kitab berkaitan dengan ilmu ad-dirayah. Bagaimana nak memahami hadis dengan sebaiknya. Baik. Kemudian kita masuk muka surat yang 44. Tuan-tuan, 10 minit lagi lepas tu kita berhenti lah. 10 minit lagi kita berhenti. Baik, 44, muka surat 44, istilah-istilah berdasarkan bilangan sanad. Baik. Ini sebab tu ilmu hadis ni tuan-tuan sekalian, dia banyak istilah. Banyak istilah. Sebab tu kalau kita kemas, kita tajam ilmu ulum hadis kita ni, bermaksud kita akan, insya-Allah kita akan boleh menguasai istilah-istilah penting dalam ilmu hadis. Baik. Bilangan istilah-istilah berdasarkan bilangan sanad dan rentauan perawi, iaitu yang pertama tuan-tuan sekalian, hadithun mutawatir wa hadithun ahad. Yang ni kita akan bincang dalam sikit. Ya, kita akan bincang dalam sikit. Baik, hadithun mutawatir. Apa maksud hadithun mutawatir? Ya, ma rawahu 'adad al-kathiru fi kulli tabaqatin min tabaqatil sanad, بحيث يستحيل عادة اتفاقهم على الاختلاف ذلك الحديث. Ya, iaitu hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai pada setiap peringkat sanad sehingga mustahil mereka bersepakat untuk mencipta hadis tersebut. Maknanya apa? Dalam arti kata, nak bagi senang faham hadis mutawatir ni tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam konteks kita pada hari ni, kalaulah kita kata bahawa Kedah ni duduk dekat negara mana? Ada seorang ni kata, Kedah ni duduk dekat negara Indonesia. Kita kata, hang ni pergi makan ubat lu. Hang pergi minum ubat lu. Pasal apa? Sebab orang semua tahu bahawa Kedah ni duduk dalam negara Malaysia. Itu orang panggil mutawatir. Nak bagi senang faham. Macam tu lah. Sebab orang kata, ada orang kata, bulan itu bulat. Contoh, bulan itu bulat. Tiba-tiba ada orang kata, dok, bulan tu bukan bulat. Bulan tu dia macam bentuk macam kereta. Bentuk macam kereta dia kata. Tiba-tiba ada orang kata macam tu. Kita kata, hang ni tak makan ubat, hang ni pening kot. Semua kita tahu bahawa bulan tu berbentuk bulat. Ini analogi. Saya nak bagi senang faham bahawa ini disebut sebagai mutawatir. Maknanya, kalau seolah-olah macam kita kata bahawa kalau dah dikata selain daripada maklumat hadis, maklumat mutawatir itu, kita kata bahawa kita boleh kata bahawa hang ni gila kot. Contohnya, minta maaf saya guna perkataan tu. Dan saya kata bahawa itu dah nak bagi senang faham. Hang ni gila kot. Orang tak pernah faham macam tu lah. Orang faham macam ni. Macam tu lah. Nanti kata lain. Maknanya hadis mutawatir ni maknanya sepakat setiap tabaqat, setiap generasi mengatakan bahawa ya, maklumat yang sama. Yang tu. Ya, yang tu. Dan ini juga disebut oleh Dr. Syarah Qudah dalam kitab Minhajul Hadith fi Ulumil Hadith. Hadithun mutawatir huwa al-hadithul ladzi rawahu 'adadun kabirun. Yastahilu ittifaquhum 'ala kadhib 'adatan. Mustahil bagi adat mereka berbohong. Mustahil. Ya, ila akhir sanad. Ya,
wa mustanaduhum al-hissu. Ya, dan sampailah pada akhir sana. Maknanya mustahil dari sudut mereka ni berbohong di atas nama Nabi. Di atas yakni maklumat yang disampaikan kepada mereka. Baik. Adapun sedikit perbahasan. Dengan bilangan mutawatir ni. Ada yang mengatakan bahawa bilangan hadis mutawatir ni, ada yang mengatakan bahawa ya cukup dengan 10 perawi. Disebut dalam tuan-tuan tengok dalam kitab Nuzhatun Nazar ni yang ditakhik oleh Syekh Nuruddin Atir, ada yang mengatakan bahawa ada yang kata 4 saja, ada yang kata 5, ada yang kata 7. Ada yang kata 12, ada yang kata 40, ada yang kata 70. Kan? Jadi para ulama berbeza pendapat untuk menetapkan berapa banyak yang dikatakan mutawatir ni. Tetapi tuan-tuan sekalian, cukuplah kita jangan duk pening-pening kepala. Ya, menurut sebagian ulama seperti Al-Imam Suyuti yang wafat sekitar tahun 911 Hijrah mengatakan bahawa bilangan minimum bagi hadis mutawatir pada setiap tabaqat sekurang-kurangnya 10 orang perawi. Ini kata Imam Suyuti. Ya, walaupun diperbahaskan lagi bilangan ni, ada yang kata dah 5 pun cukup. Kan? Tapi saya kata bahawa kebanyakan para ulama berpegang kepada minimum 10 perawi. Ya. Dan syaratnya tuan-tuan per setiap tabaqat. Dia tak boleh sahabat Nabi sampai 70 orang, tengok-tengok main tabi'in seorang je. Ini masalah. Mesti pada setiap tabaqat dia mestilah sanad ataupun perawi itu mesti meriwayatkan hadis yang sama hampir pada 10 orang perawi ke atas. Itulah hadis mutawatir. Dan syaratnya juga kata ulama mestilah orang yang meriwayatkan hadis mutawatir ini ialah sihat panca indera. Dia tak boleh kata dia ingat semua riwayat 10 orang. 10 orang ni mata buta. 10 orang ni akalnya tak sihat. 10 orang ni telinga pun tak dengar contohnya. Jadi dia tidak boleh dikira sebagai mutawatir walaupun 20 orang meriwayatkan hadis yang sama. Tetapi ada masalah dari sudut akal. Sebab tu akal ni sangat penting tuan-tuan. Akal ini sangat penting untuk kita mempertimbangkan ilmu. Jaga akal kita, supaya tuan-tuan sekalian kita mendapat mempertimbangkan ilmu dalam dada kita. Sebab tu ada satu ungkapan disebut oleh Al-Imam ada seorang tokoh ulama, Al-Imam Hasan Al-Basri. Apabila orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri tentang orang saleh, orang bertanya kepada Hasan Al-Basri, fulan orang saleh, fulan orang saleh. Imam Hasan Al-Basri kata apa? Bagaimana akalnya? Imam Hasan Al-Basri kata apa? Akal dia macam mana? Dia boleh fikir elok ke? Dia boleh fikir dengan elok ke? Hasan Al-Basri kata apa? Dan Imam Hasan Al-Basri menukirkan satu ayat Al-Quran, wa yaj'alur rajsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dia datangkan satu ayat Al-Quran yang bermaksud dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Maknanya akal ni sangat penting. Jangan kita serahkan akal kita ni kepada orang lain untuk membuatkan keputusan. Jangan. Jangan bermudah-mudah tu sekalian. Kata tak apa kita ikut ustaz ni, tak apa kita ikut tok guru ni. Dia ikut dia tuan-tuan sekalian, tak fikir langsung. Tak belajar, tak upgrade ilmu dia, tak upgrade. Yang ni masalah. Ilmu kena upgrade. Kena belajar. Kalau rasa nampak macam bercanggah dengan usul-usul agama, kita kena tanya orang yang dalam bidang dia. Jangan kita terima, siapa dia, hang dengan ustaz tu siapa, dia tu ramai tok guru, ramai ulama. Tahajud tak pernah tinggal. Memanglah dia belajar dengan ramai ulama dan sebagainya dan dia tahajud tak pernah tinggal. Tak apalah tu dia dengan Tuhan. Tapi dia tidak membuktikan bahawa kebenaran apa yang dia bawa perlu dikaji. Kalau maklumat itu salah, perlu dianalisis kembali. Itu maklumat para supaya kita memahaminya. Baik. Hadis mutawatir lagi. Hadis mutawatir. Tuan-tuan, hadis mutawatir ni tuan-tuan sekalian, kebanyakannya ialah para ulama mengkaji, kebanyakannya ialah bagaimana kewujudan hadis mutawatir ni, kebanyakannya ia bersifat sunnat al-amaliyat, iaitu sunat-sunat yang berbentuk amalan Nabi. Bentuk amalan Nabi. Contohnya cara Nabi ambil ayat sembahyang, cara Nabi berdoa, cara Nabi solat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi tengok. Bila sahabat Nabi tengok, takkan Nabi sembahyang seorang-seorang kot. Mestilah Nabi solat berjamaah. Bila solat Nabi berjamaah, maka sahabat Nabi tengok benda tu dan ia mutawatir.
Kemudian sahabat Nabi pun riwayat benda yang sama. Dan tabi'in pun riwayat benda yang sama. Jadi begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Baik, kemudian para ulama membahagikan. Ada dua jenis mutawatir. Yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir bil makna. Ya, pertama mutawatir lafzi itu bermaksud apa? Iaitu hadis Nabi yang Nabi buat, yang diriwayatkan secara mutawatiran, ya, perawi hadis setiap tabaqah riwayat hampir 10 orang ke atas, ya, dengan ucapan yang sama. Dengan ucapan yang sama. Apa yang Nabi cakap macam itulah para sahabat cakap. Dan hadis tu diriwayatkan secara mutawatir. Contohnya apa? An Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, hadis ni diriwayatkan hampir 73 orang sahabat. Ya, dan hadis ini direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi. Ya, yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, bersabda, sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja maka bersedialah tempat tinggalnya di dalam neraka. Hadis ni hadis mutawatirun bil lafzi. Memang dalam arti kata lain, memang Nabi cakap macam ni sebiji-sebiji. Macam saya lah, macam kita lah tuan-tuan. Nak bagi faham lagi mutawatir bil lafzi ni, nak bagi faham lagi seolah-olah macam saya duk ceramah ni tuan-tuan sekalian ni. Saya duk menyampaikan kuliah ni, ya. Tuan-tuan ingat sebiji-sebiji setiap perkataan, patah perkataan yang saya sebut. Tak jatuh walaupun satu. Kemudian tuan-tuan sampaikan kepada anak tuan-tuan. Itulah disebut sebagai lafzi, bil lafzi, seketui-seketui. Sebiji-sebiji, tak jatuh walaupun sikit. Ya. Itu. Ya. Tapi para ulama mengkaji hadis-hadis mutawatir bil lafzi ni tuan-tuan banyak ataupun sikit? Sikit, ya, tak banyak. Ya, bukannya para sahabat ni nak ingat satu-satu apa dia hadis-hadis Nabi ni secara satu-satu ni. Ya, antara lain lagi seperti hadis tentang the masahu ala al-khayfain, iaitu dalam Imam Suyuti, ya, mengatakan bahawa hampir 70 orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis ni. Hari ini dalam kitab Sahih Muslim, ya, iaitu dalam bab menyapu atau khauf. Begitu juga raf'ul yadain fi salah. Ketika mana kita nak angkat takbir, ketika mana angkat tangan waktu takbir untuk solat. Hadis ini disebut dalam Ad-Darimi dalam Kitabus Shalah. Ya, dan hadis ini hampir para ulama mengatakan hampir 50 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Begitu juga hadis-hadis seperti anzal Quran ala sab'atul ahraf. Ya, turunnya Quran di atas 7 huruf. Ya, para ulama mengatakan bahawa ini disebut dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, mengatakan hampir 27 orang sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Ucapan yang sama. Ini riwayat mutawatir bil lafzi. Tak banyak, tapi ya, ada kitab khas, ya, yang membicarakan tentang riwayat bil lafaz ni. Baik, kemudian riwayat bil makna. Riwayat bil makna itu ialah merujuk kepada apa? Iaitu satu riwayat makna saja yang betul tapi lafaznya berbeza. Itu maksudnya. Tuan boleh ikuti, ya, perbincangan saya. Iaitu lafaznya tak sama tetapi maknanya sama. Yang ni jugalah selalunya ya, yang dilakukan oleh kita pun, ya. Yang dilakukan oleh kita pun. Kadang-kadang kalau kita belajar daripada seorang ustaz, kan, kita bukannya hafal sebiji apa yang ustaz tu cakap, kan, tapi kita faham apa yang ustaz cakap tu, kemudian kita sampaikan kepada orang. Itulah disebut sebagai riwayat itu bil makna. Riwayat itu bil makna. Ya. Riwayat itu bil makna. Contohnya banyak tuan-tuan. Ya, riwayat itu bil makna contohnya cukup banyak. Ya. Kebanyakan di antaranya tuan-tuan sekalian, iaitu contohnya ialah kata Profesor Dr. Syarah Qudah, iaitu berkaitan dengan, ya, doa berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad, doa berkaitan dengan azab kubur. Doa berkaitan dengan azab kubur yang disebut dalam kitab ni. Ya, mutawatiru al-ma'nawiyyu. Ya, seperti wa mithluhu
ahadithu 'adzabil qabri wa na'imihi faqad rawaha hawali 40 sahabiyan. Ya, ini dalam kitab Kitabul Ithad 'Adzabul Qubur oleh Al-Baihaqi yang ditahqiq oleh Dr. Syarah Qudah, ya, hafizallahu taala, iaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang azab-azab kubur dan nikmat. Ya, seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma liyu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Nabi bagi tahu bahawa Nabi menziarahi ada dua kubur. Kemudian Nabi kata dua ni kena azab. Dua ni kena azab. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu anha kana yad'u fi salati Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr. Nabi membaca doa, ya Allah, aku mohon, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon padamu perlindungan daripadamu ya Allah daripada azab kubur. Maknanya berkaitan dengan azab kubur. Begitu juga riwayat daripada Anas bin Malik, daripada Al-Barra bin Azib, dan selainnya, fahadhil ahadith wa ghairuha kathirun laysat bil lafdhin wahidin. Hadis ni cerita tentang azab kubur dan nikmat azab kubur, ya, tetapi lafaznya bukan satu, banyak macam-macam jenis lafaz, tetapi ya lakin yujadu bainaha jami'an makna mushtarikan wa wujudu azabil qabr. Tetapi bukan bermaksud makna yang berbeza, tidak, maksudnya makna yang sama, iaitu apa? Adanya azab kubur. Jadi sesiapa yang mengingkari hadis mutawatir bil makna, ya, mutawatir bil makna, apatah lagi mutawatir bil lafzi, hukumnya kata ulama la syakka annal haditha mutawatira maqbulun, ya, wa yajibul i'tiqadu wa amalu bima fih wa yakfuru munkiruhu. Ini hukum dia. Hukumnya apa? Hukum dia hadis ni makbul, diterima, dan juga wajib beriktikad dan cuba untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Wa yakfuru munkiruhu, dan hukum dia kafir jika kita mengingkari hadis-hadis yang telah dihukumkan hadis mutawatir bil lafzi dan mutawatir bil makna. Hukum dia kafir. Contoh lepas ni kalau orang dengar, mana ada azab kubur? Azab kubur ni tak ada sebab kita tak nampak. Kan? Maknanya hang telah mengingkari hadis mutawatir bil makna. Hukum dia kafir. Boleh kata kafir sebab dia mengingkari. Ya? Apa dia, idza ittifaq al muhaddithuna ala tawatirihi bil lafzi aw ma'na wa huwa ya'lam. Ittifaq para ulama mengatakan begitu. Takfiru munkirihi. Hukum dia kafir. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan saya takat tu dulu perbincangan kita berkaitan dengan hadis mutawatir ni. Ya, nanti kita akan masuk. Sebenarnya saya nak habis sampai hadis ahad. Tapi sebabkan kalau saya habis mai ahad ni tuan-tuan, mungkin kita tak sempat untuk berbincang, dan saya pun ada urusan lain lagi, untuk bergegas pergi ke satu tempat lagi, ada kuliah satu lagi. Jadi takut saya tak bersempat untuk buat persiapan. Ala kulli hal, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan berbincang berkaitan dengan syarat-syarat hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Jadi ahad ni tuan-tuan dia ada polemik sikit. Polemik ni maknanya boleh ataupun tidak untuk kita mengambil ataupun bersumburkan hadis ahad dalam bab akidah. Dia ada perbincangan khas. Boleh ataupun tidak. Nanti insya-Allah kalau berikan kesempatan kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya buka soalan kalau ada soalan. Tafadhal mashkura. Baik, saya tengok dalam chat ni. Soalan Tuan Abdul Manan ni dia banyak ni. Soalan pertama, okey, ada 4 soalan. Semuanya berkaitan dengan kesahihan hadis. Yang pertama, hadis berkaitan dengan mengerjakan umrah, mengajarkan amal kebaikan di tanah haram diganda 100,000 pahala. Ya, saya telah melihat, saya berjumpa, saya pernah membaca hadis ni sahih. Hadis sahih. Ya. Yang kedua, mendirikan solat di Masjidin Nabawi, ya, 1,000 pahala. Ya, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad.
Soalan yang ketiga ni, solat sunat tasbih diampunkan dosa awal dan akhir. Nanti saya cek balik, saya tak ingat dia punya kesahihannya. Dan membaca surah Yasin 10 kali khatam 10 kali khatam Al-Quran. Hadis Tirmidzi. Wallahu alam, nanti kita cek balik hadis ni. Wallahu alam, saya tak pasti. Kalau datangkan matannya, nanti kita akan cek sama ada sahih ataupun tidak. Okey. Ya, Tuan Abdul Manan ni semua tanya berkaitan dengan takhrij hadis lah. Hadis yang kelima, hadis yang keenam, selawat Allahumma membaca selawat mendapat syafaat Nabi Tabrani. Nanti kalau dia diberikan kesempatan, saya akan respon. Membaca doa jazallahu anha Muhammad. Oh, yang keenam ni saya pernah mengulas. Hadis ni batil. Kerana perawi yang terdapat dalam hadis ni, tuan-tuan sekalian, perawi yang mungkar. Saya ingat saya pernah mengkaji soalan yang keenam ni, membaca doa jazallahu anha Muhammadan bima huwa ahlahu, memenatkan 70 malaikat menulis pahala selama 1000 subuh. Hadis ni memang batil, tidak sahih, laisa sahih. Saya ingat sebab saya pernah mengulas apa dia hadis ni. Baik. Bagaimana serta hadis yang punya kekeliruan nama sahabat seperti hadis bin Muslim atau Muslim bin Hadis, akhirnya Al-Albani mentaifkannya atas faktor kekeliruan nama. Kekeliruan nama. Jadi bagaimana serta hadis yang punya kekeliruan nama, saya tak pasti ya. Albani adakah dia mentaifkan disebabkan ini saja, saya tak pasti. Sebab setahu saya manhaj Al-Albani ni dia ada kriteria tertentu, dia bukan hanya sekadar ini saja. Dan mungkinlah dia bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain ataupun dan sebagainya, ataupun ada juga perawi yang dituduh dhaif, mungkar dan sebagainya. Dan tetapi kalau kita nak katakan bahawa Haris bin Muslim ini ataupun Muslim bin Hadis ini hanya itu saja Al-Albani mendhaifkan, saya kira bahawa perlu diteliti kembalilah statement ini. Mungkin Tuan Roslan boleh masukkan dalam grup kita. Ada beberapa soalan lagi saya tak masuk, saya tak jawab dalam mustarak. Minta maaf tuan sekalian. Tapi kalau ada beri kesempatan saya boleh jawab. Sebab mungkin kita kena tengok juga Al-Albani ni dia mentaifkan tu atas sebab apa. Mungkin saya kira bahawa mungkin bukan disebabkan kekeliruan nama saja, mungkin disebabkan mungkin dia majhul, mungkin di situ majhul, mungkin dia dapat orang tidak dapat mengenali siapa itu Haris bin Muslim. Ulama tidak dapat memastikan siapa di antara begitu. Siapa nama yang sebenar menggunakan itu. Begitu. Baik. Salam Ustaz, adakah Uwais Al-Qarni seorang sahabat ataupun tabi'in? Uwais Al-Qarni ialah tabi'in. Ialah tabi'in. Kita boleh tengok Uwais Al-Qarni ialah tabi'in. Kerana dia tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dia tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi pernah beritahu kepada Umar dan beberapa orang sahabat Nabi meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ialah tabi'in. Wallahu a'lam. Baik, sedangkan Al-Hafiz dalam At-Tahdhib berkata Al-Bukhari, Abu Hatim, Az-Zur'ah, At-Tirmidzi, Ibn Qadinan yang membenarkan salam satu nama tersebut seperti saya kurang faham soalan ni. Membenarkan salam. Tak apa, nanti saya fokus soalan ni Tuan Roslan ni. Baik. Assalamualaikum. Bagaimana dengan Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi? Bagaimana dengan Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi? Adakah di kalangan sahabat tabi'in? Apa pandangan kita terhadap kesalimannya? Kalau tak salah saya, Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ni pernah disyarah oleh Maulana Asri kalau tak salah saya. Tuan-tuan boleh tengok dalam nukilannya Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Sebab kadang-kadang apabila kita menilai Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ni, kadang-kadang kita ni terlalu mengkritik beliau sehingga menjatuhkan, padahal dia adalah seorang penulis wahyu. Dia ada sumbangan, maknanya dia ada sumbangan dalam Islam. Dia ada sumbangan dalam memperkembangkan ilmu ataupun mengembangkan wahyu Allah SWT. Kita kena check balik, kita kena analisis balik. Saya ada buku dia, buku berkaitan dengan pemurnian sejarah. Mana buku tu?
berkaitan dengan ada tentu berkaitan dengan Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Tuan boleh tengok kembali. Yang mengatakan Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ni memang tak boleh pakai dan sebagainya, kena teliti balik. Kena teliti balik pengujian tersebut. Wallahu a'lam.